Boleh dengan ucapan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bagi Kasih Pak. dan untuk datang Ya, terima kasih. Okey, selamat bersama keluarga kita jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang membawa maksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berkaitan dengan bacalah. Jelaslah di sini bahawa membaca merupakan saluran alternatif untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan daripada umat Islam. Jadi kita digalakkan untuk menuntut ilmu. Walau bagaimanapun keadaan semakin hari semakin mencabar, perubahan zaman dengan ekoran pandemik COVID-19 yang menyebabkan kita terpaksa melakukan norma baharu seperti pengajian dalam talian. Persoalan pokoknya, apakah adab-adab yang boleh kita terapkan menerusi pengajian dalam talian ini? Mungkin anda fikir bahawa kita tidak perlu untuk kelihatan beradab ketika kelas online kerana pensyarah tak nampak. Jangan risau, pensyarah bukan nampak pun kita bila pensyarah tanya siapa hadir, kita cakap je lah nama kita. Ada puan, ada tuan. Lepas tu tutup kamera, tidurlah. Mudah kan? Tak boleh begitu saudara dan saudari sekalian. Sebab apa? Adab itu penting. Bila sebut tentang adab, saya nak berkongsi satu kisah yang berkaitan dengan apa dia? Tengok di sebelah kanan saya, okey? Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pernahkah saudara dan saudari terlihat benda ini? Situasi yang mana guru ataupun beliau menunggu pelajar. Guru ini betapa excited, orang kata, betapa tak sabar untuk mencuba alaf baru menggunakan telekomunikasi yang serba canggih ini. Akan tetapi pelajar beliau pada waktu itu tidak menyahut dan menyebabkan rasa kecewa lah, rasa tak puas hati lah. Walau bagaimanapun anaknya menceriakan suasananya dengan masuk ke kelas yang dianjurkan oleh beliau. Ini merupakan suatu perkara yang perlu kita elakkan. Tambah-tambah lagi kita selaku mahasiswa, tak kiralah mahasiswa ke mahasiswi sekalipun, jangan buat begini, okey? Jangan. Kita perlu lihat balik. Bagaimana dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang kita berpegang kepada mazhabnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia berguru dengan Imam Malik. Pada suatu masa, beliau tidak berani nak tukar muka surat di hadapan guru beliau iaitu Imam Malik kerana takut mengganggu. Sampai tahap itu sekali hormatinya beliau terhadap gurunya. Sama juga dengan
anak murid kepada Imam Syafi'i. Beliau tidak sampai hati untuk mengambil seteguk air, walaupun ketika itu dalam keadaan dahaga, kerana bimbang mengganggu konsentrasi guru mereka. Kita bukan setakat minum air, bahkan tutup kamera, makan Maggi di hadapan laptop ataupun tidur di hadapan laptop. Ketika pensyarah tanya, okey, contoh nama saya Hanif, tak menyahut. Nampak? Jadi kita nak ubah mindset ini. Baiklah, adab yang perlu kita terapkan adalah berkaitan dengan kebersihan diri. Pakai yang berkait dengan tata cara ataupun peraturan yang telah digaris pandukan oleh pihak universiti tersebut. Tak kiralah universiti ke, college ke, ianya perlu diselarikan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi di situ timbullah rasa suasana belajar itu sendiri. Dalam keadaan kebersihan kita terjaga, bangun pagi, mandi dahulu. Kerana dalam hadis Nabi SAW kata, At-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu hadis. Yang satu lagi, an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Itu adalah bidalan dalam bahasa Arab. Maksudnya, bukan hadis yang dikeluarkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak katakan di sini adalah kebersihan itu perlu untuk kita jaga bagi mengelakkan daripada rasa tak semangat untuk belajar. Kerana bila kita mandi ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan rasa macam segar, rasa macam nyaman untuk belajar lagilah segar, insya-Allah. Dan yang kedua, lihat apa yang saya pegang. Kamera. Buka kamera ketika kelas online dilaksanakan. Ketika kelas online berjalan, wajib ke atas pelajar kita untuk buka kamera, kerana kita bimbang. Dalam keadaan begini, mungkin kita akan tertidur. Ataupun secara kebiasaannya, bila kita tidak membuka kamera, kita akan tidak fokus sepenuhnya. Kalau kita buka kamera, kita akan sentiasa fokus, insya-Allah. Kerana kita merasakan seolah-olah diri kita ini diperhatikan oleh pensyarah. Bila diperhatikan oleh pensyarah, maka tiadalah keberanian untuk kita bertindak sesuka hati di luar batas adab yang telah digaris pandukan oleh Islam. Nampak? Dan yang paling penting sekali, jangan apa? Jangan buka mic. Jangan sentiasa buka mic. Tadi perlu untuk buka kamera sentiasa, setiap masa perlu buka kamera. Tapi dalam soal mic atau mikrofon, jangan buka selalu. Buka apabila disuruh ataupun nak bertanya. Yang itu boleh. Kalau anda bertanya dalam keadaan mic tertutup, nescaya pensyarah tidak akan dengar dan anda pun kelihatan tidak waras dilihat oleh pelajar-pelajar ataupun kawan-kawan kita yang lain. Bayangkan kalau kita bercakap di hadapan ini dalam keadaan mic tertutup, dalam keadaan video kamera terbuka. Bayangkan bagaimana kita bercakap. Takkah pelik? Jadi, kita baiki benda ini untuk membentuk masyarakat yang bagus, insya-Allah. Sekian daripada saya, Wan Muhammad Hanif bin Wan Mustafa, 2002-1997. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk dan kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri, iaitu hamba Allah yang dhaif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
#jalan terus. Mudah-mudahan sebagai saranan saya pada tazkirah pada kali ini, ayolah kita bersama-sama tajdid balik niat kita untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan berijtihad, dengan sebaiknya, dengan penuh konsentrasi, letakkan matlamat diri yang baik, sempena menghadapi tahun baru ini. Kita letakkan balik visi kita letakkan balik azam kita dan sebagainya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #jalan terus.